ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak. Didoakan Sarawak terus maju dan aman. Untuk Speaker, soalan saya nombor 2. Silakan. Jemput. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada sahabat saya yang berhormat Sungai Petani kerana mengemukakan soalan beliau tadi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Open Government Partnership dengan izin atau OGP merupakan satu inisiatif di peringkat pelbagai hala yang diasaskan pada 20 September 2011 oleh pemimpin-pemimpin dari 8 buah negara, iaitu Afrika Selatan, Amerika Syarikat, Brazil, Filipina, Indonesia, Meksiko, Norway dan United Kingdom. Ibu pejabat OGP terletak di Amerika Syarikat dan Sekretariat OGP di London, United Kingdom. Dalam konteks ini, Jabatan Perdana Menteri di bawah Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan atau UPP telah dilantik oleh kerajaan yang lalu pada tahun 2018 sebagai penyelaras keseluruhan untuk memantau dan mengkaji semua strategi yang berkaitan dengan janji-janji di dalam manifesto Parti Pakatan Harapan bagi tempoh 5 tahun, iaitu bermula dari 2018 hingga 2023. Antara lain, janji 14 di bawah inisiatif 82 dan janji 60 di bawah inisiatif 332 menyentuh mengenai penyertaan Malaysia ke OGP yang merupakan platform antarabangsa mengenai keterbukaan dan ketulusan kerajaan. Selanjutnya, UPP telah melantik Kementerian Luar Negeri pada November 2018 sebagai agensi peneraju atau focal agency dengan izin untuk menyelaras pelaksanaan janji 14 yang bertajuk mereformasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan memperkasa usaha membenteras rasuah dan janji 60 yang bertajuk memertabatkan peranan Malaysia dalam institusi antarabangsa. OGP memberi fokus kepada isu-isu yang berkaitan dengan pembenterasan rasuah, pengukuhan pentadbiran atau dengan izin governance, ketulusan fiskal dan akses kepada maklumat. Berdasarkan kajian awal yang dibuat, Kementerian Luar Negeri berpandangan bahawa cadangan penyertaan Malaysia dalam OGP perlu dikaji dengan lebih mendalam dan komprehensif lagi oleh agensi-agensi pelaksana yang berkaitan termasuk Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Nasional atau GIACC, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM bagi menilai faedah penyertaan Malaysia dalam inisiatif ini serta implikasi keuangan dan undang-undang yang akan terlibat. Seperti mana kementerian-kementerian lain juga, fokus Wisma Putra pada ketika ini adalah tertumpu kepada isu-isu berkaitan fasa pemulihan COVID-19. Walau bagaimanapun, Wisma Putra akan terus memberi perhatian yang sewajarnya kepada kajian OGP ini. Terima kasih. Yang Muhammad, soalan tambahan yang pertama. Terima kasih Timbalan Menteri. Dan Alhamdulillah saya sedang memegang buku janji-janji yang telah pun kita berikan kepada rakyat dalam manifesto yang lalu. Cuma soalan saya kepada Timbalan Menteri, melihat kepada Open Government Partnership dan juga declaration yang telah mereka lakukan, mempunyai niat dan tujuan penubuhan begitu terbuka, murni dan membawa semangat kemanusiaan sejagat. Dan apatah lagi, ia juga mengajak supaya kerajaan terus bertindak dengan masyarakat madani ataupun civil society bagi mencakupi hal-hal keterbukaan, accountability, penyertaan massa dalam pentadbiran negara. Ini adalah suatu yang murni. Adakah kerajaan sekarang ini berhajat untuk meneruskan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi supaya dilihat setelah 2011 ditubuhkan Open Government Partnership ini, tetapi kita sebagai sebuah negara yang merdeka dan dilihat sebagai sebuah negara demokrasi boleh sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang telah pun saya sebutkan tadi. Terima kasih.
Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih Yang Berhormat Sungai Petani. Saya memahami hasrat kita bersama untuk mengadakan dan mempunyai suatu pentadbiran pengurusan kerajaan yang lebih terbuka dan sebagainya, dan sebagaimana yang saya maklumkan tadi, oleh kerana ia melibatkan agensi dan kementerian-kementerian lain. Maka oleh sebab itu dalam kita membuat kajian dan akhirnya peringkat kerajaan untuk membuat keputusan penyertaan, kita masih lagi memerlu untuk berbincang dengan agensi-agensi yang terlibat ini supaya segala implikasinya akan dapat kita fahami dahulu sebelum kita buat keputusan yang muktamad itu nanti. Terima kasih. Soalan tambahan yang Jempol. kedua. Yang Berhormat Sarawak, Jempol. Pulau Rejang. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Soalan saya, apakah pihak kementerian sedar bahawa antara perkara yang ditimbangkan dalam perjanjian OGP ini adalah berkaitan untuk memperkasakan golongan LGBT yang tidak mengambil kira sensitiviti budaya agama Islam sebagai agama rasmi? Dan apakah tahap kesiapsiagaan kerajaan ke arah kerajaan terbuka, open government, seperti mana di bawah OGP dari segi menjaga keselamatan data-data sulit yang mampu membawa ancaman kepada negara? Mohon jawapan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Sekali lagi hampir sama jawapan kita, iaitu sebagaimana saya sebutkan tadi, ianya melibatkan agensi-agensi dan kementerian-kementerian yang lain. Maka dengan sebab itu isu-isu berkaitan dengan LGBT misalnya, perlulah Kementerian Luar Negeri rujuk kepada kementerian yang terlibat untuk mendapat pandangan mereka. Begitu juga sama ada open government ini akan mengancam keselamatan negara kita. Pihak-pihak yang lain di kementerian, khususnya Jabatan Perdana Menteri, akan dirujuk termasuk Kementerian Pertahanan supaya kalau kita berhasrat untuk menyertai open government ini, sama ada ianya boleh dikawal ataupun akan terancam. Jadi pertimbangan-pertimbangan inilah yang memerlukan kerajaan yang baru ini untuk merujuk dahulu kepada kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput